Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana terus kekal dan setia bersama kami dalam Bicara Naratif. Pada malam ini, seperti kebiasaan, sejam kita bersiaran daripada pukul 9 hingga 10 malam di saluran TV1, Berita RTM dan juga penseriman secara dalam talian. Masih lagi membawa agenda ekonomi dan juga pemberkasaan ekonomi Bumi Putra. Kongres Ekonomi Bumi Putra yang akan berlangsung pada 29 Februari 2024 sehingga 2 Mac 2024 berlangsung di Putrajaya. Satu lagi kongres yang dihasilkan dan juga merupakan salah satu daripada penumpuan kita pada malam ini. Pada tahun 60-an ia pertama kali diadakan dan sejak itu tertubuhnya Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA. Jadi bagaimana setelah berdekat dan juga usia meniti usianya sehingga 2024, KEB 2024 ini akan memberi impak yang positif khusus kepada ekonomi Bumi Putra dan juga ekonomi nasional secara keseluruhannya. Bagi bercakap berkenaan Kongres Ekonomi Bumi Putra memupuk dan membangun bakat Bumi Putra Mampan, bukan calang-calang tetamu kita bawakan pada malam ini. Bersama dengan saya perkenalkan Tuan Ibrahim Sani, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra, tidak asing lagi bagi kita dalam dunia penyiaran. Terima kasih Tuan. Terima kasih Mahir. Sangat berbesar hati kerana first time hadir dekat Bicara Naratif ini. Okey, membawa agenda Bumi Putra ini bukan satu perkara yang boleh kita kata perbincangan yang mudah, tetapi kita akan merungkai dan membawa perbincangan itu selama lebih sejam insya-Allah. Kita akan bersama dengan Tuan Ibrahim seketika nanti dan juga bersama dengan kita dari Teraju atau Unit Peneraju Agenda Bumi Putra, Tuan Junadi Nawawi, Ketua Pegawai Eksekutif Teraju. Apa khabar Tuan? Khabar baik, terima kasih Tuan Ismail. Okey, sebelum kita memulakan berkenaan KEB 2024 ini, saya suka untuk membawa gambaran berkenaan institusi masing-masing, khususnya Teraju dan juga Yayasan Peneraju. Teraju penubuhannya adalah untuk membantu dan juga meningkatkan ekonomi Bumi Putra. Manakala untuk Yayasan Peneraju pastinya dalam konteks pendidikan, khusus juga kepada Bumi Putra. Mungkin Tuan Junadi ada penjelasan awal dan juga mukadimah berkenaan sehingga kini bagaimana Teraju ini memainkan peranan penting dalam menjalankan fungsi dan objektifnya Tuan. Terima kasih sekali lagi Tuan Ismail dan kepada pihak RTM secara amnya kerana sudi menerima kami dan sudi memberikan ruang untuk kita berbicara pada malam ini. Saya Junadi Nawawi daripada Teraju dan sejak penubuhannya daripada tahun 2011 dan Teraju telah dimandatkan untuk meneraju, memacu dan juga menyelaras inisiatif-inisiatif di bawah agenda pemberkasaan sosioekonomi Bumi Putra. Okey. Jadi secara amnya dan sejak penubuhan kami adalah banyak pelbagai program telah kami jalankan dan yang merangkau segala aspek dan segmen dan juga spektrum pembangunan sosioekonomi Bumi Putra. Ya. Sedikit sebanyaklah. Okey. Tapi kalau ikutkan kepada itu agenda sosioekonomi Bumi Putra, sehingga ke setakat ini, apa boleh kita katakan kita sudah berpuas hati dengan apa yang dilakukan oleh institusi terlibat secara langsung dalam objektif dan juga fokus itu, Tuan? Berkaitan soalan tersebut, apa yang saya boleh ulaskanlah. Kita tidak harus sampai tahap yang kita berpuas hati. Okey. Di mana kita ni sentiasa perlu mengimbas kembali, mengkaji kembali dan menyelidik dan sentiasa mengenal pasti jurang-jurang yang masih wujud. Okey. Dan daripada pengenalpastian jurang-jurang tersebut, di situlah kita merangka inisiatif-inisiatif, program-program serta juga pendekatan baru ke arah pembangunan seterusnya. Ya. Okey, Tuan Ibrahim, saya ingat pada ketika kita menghadapi pandemik COVID-19 dan juga sehingga kini banyak program dilaksanakan oleh Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra. Antaranya reskill, upskill, menawarkan beasiswa, menawarkan peluang pengajian kepada anak-anak Bumi Putra khususnya yang mana mungkin untuk kita katakan memperkasa ruang dan juga konsep pendidikan mereka. Tetapi dalam konteks memainkan peranannya, sehingga kini bagaimana prestasi pendidikan anak-anak Bumi Putra ini diperkasakan melalui Yayasan Pendidikan ini? Jadi Yayasan Peneraju ditubuhkan 12 tahun lalu dan sebenarnya kami ini berasal daripada Teraju dan kami dijadikan sebagai sebuah agensi yang berdikari, tapi kedua-dua agensi Teraju dan juga Yayasan Peneraju masih lagi terletak di bawah pada mulanya EPU ataupun Economic Planning Unit dan kini di bawah Kementerian Ekonomi. Dan antara dua agensi yang memberikan penekanan khusus terhadap pembangunan Bumi Putra. Terdapat lagi satu lagi agensi iaitu Equinas yang ingin menawarkan perkhidmatan untuk mendapatkan investment dalam syarikat-syarikat yang ada peluang untuk bertambah, terutamanya dalam syarikat-syarikat Bumi Putra dalam arena private equity. Jadi ketiga-tiga agensi ini bergerak seiring dengan apa yang diperlukan
dilakukan oleh keperluan negara melalui Kementerian Ekonomi. Dan menjawab kepada soalan Ismail tadi, memang dia terdapat ada beberapa isu yang pokok yang perlu kita huraikan. Pertama adalah apabila kita menyambut ulang tahun, Yayasan Bahtera Raju menyambut ulang tahun kita yang ke-12 pada minggu lepas, kita telah mengubah kenyataan permasalahan kita, iaitu our problem statement. 12 tahun lalu terdapat satu dearth of talents ataupun kekurangan yang sangat dahsyat di beberapa profession yang sangat-sangat penting, seperti di profession accounting, medical specialization, dan juga tunas ataupun akademik. Tetapi setelah 12 tahun kita dapati bahawa walaupun terdapat kekangan ataupun kekurangan dalam bakat-bakat Bumiputera dalam profession-profession seperti ini, ada lagi satu perkara yang perlu kita tangani dan perlu ditangani sekarang dengan kadar segera dan pada tindakan yang lebih menyeluruh, iaitu penguasaan ekonomi oleh bakat-bakat Bumiputera yang masih lemah, dan penyertaan ekonomi oleh bakat-bakat Bumiputera yang masih lemah. Ini kerana setelah 12 tahun beroperasi, kita telah pun melahirkan lebih daripada 70,000 bakat Bumiputera, dan 70,000 bakat-bakat ni semua ni in the end dia jadi middle class manager ataupun lower income manager dalam syarikat-syarikat besar. Seperti contoh, kita dah melahirkan lebih daripada 10,000 accountant berijazah, tak kisahlah ada ACCA ataupun ICAEW dan sebagainya. Tetapi mereka masih lagi menjadi makan gaji instead of owning a business ataupun mempunyai kebolehan untuk menjalankan perniagaan dan memegang modal ekonomi ataupun economic capital. Dan dari segi itu kita perlu secara terbuka menyatakan bahawa kenyataan permasalahan kita, iaitu penyertaan dan juga penguasaan ekonomi oleh bakat-bakat Bumiputera masih lemah. Dari situ kita dapat tahu bahawa strategic niche kita ataupun perkara yang perlu kita usahakan adalah untuk memastikan bahawa kita kena menjadi in a way lah owners of bukan sahaja modal capital ekonomi, tetapi modal insan secara menyeluruh. So human capital tu sangat penting supaya kita dapat address kita punya kenyataan permasalahan. Saya tertarik apabila Tuan Ibrahim menyatakan masih lagi berada pada tahap lemah. Ini mungkin perlu diperjelaskan bagaimana definisi kepada tahap yang lemah itu. Apakah dengan penyertaan sehingga 70,000 itu tidak dianggap sebagai suatu contribution ataupun sumbangan kepada industri itu sendiri, ataupun Tuan Ibrahim melihat bukan sahaja penyertaan yang perlu diberi perhatian, tapi pencapaian itu untuk berada di top tier dalam kategori khususnya perniagaan, ruang pekerjaan ataupun pemilikan equity yang perlu untuk dikuasai oleh Bumiputera. Jadi betul. Apa kayu ukur yang kita boleh sebutkan pada malam ni? Pertama adalah dari segi simpanan EPF. Kalau kita tengok simpanan EPF per capita Bumiputera berbanding dengan bangsa lain masih lagi lemah, masih lagi rendah. Kalau kita tengok dari segi pegangan equity, walaupun kita telah tentukan ataupun telah tetapkan pada KEB sebelum ini, iaitu 30% equity itu sangat penting untuk Bumiputera. Sebenarnya angka itu either misleading ataupun just flatly inaccurate, sebab boleh dikatakan bukan tentu lagi 30% itu ada nominee yang meletakkan nama dan sebagainya. Dari segi akademik, tidak ramai bakat-bakat Bumiputera yang ada keinginan ataupun ada kehendak untuk meneruskan pelajaran bukan sahaja di peringkat universiti, tetapi dari peringkat profesional. Walaupun dah ada engineering degree, dia belum lagi dapat engineer. Dah ada architecture, dia belum dapat lagi pensijilan untuk menjadi arkitek. Dah dapat bachelor of accounting, tak ada lagi chartered accounting. So angka-angka itu masih rendah dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. So dari segi itu kita dapat tentukan bahawa ada lagi kekurangan yang sangat ketara, dan dari situ mungkin Tuan Junaidi boleh sebutkan juga. Tapi kita telah menguruskan dalam pergerakan kita untuk menyusun dan mengadakan Kongres Ekonomi Bumiputera ini, ada 10 sesi libat urus, dan antara sesi libat urus yang paling saya ingin memberi penekanan adalah tentang bakat ataupun career. Dan dari segi itu kita dapat lihat ada bagai-bagai masalah, tetapi isu pokoknya tetap sama, iaitu bagaimana kita nak menyusun semula bakat-bakat Bumiputera ini untuk menghadapi cabaran masa
yang akan datang. Terutamanya apabila kita ada kecerdasan pintar, redundancy in the workplace, ada ramai tenaga pekerja yang berumur 29 ke bawah yang enggan untuk masuk pejabat, bukan sebab diorang tak mau kerja, tapi cara diorang kerja dah berbeza. Jadi bagaimana kita nak address the age-old problem of bakat-bakat bumi putera ni masih lagi belum sampai kepada tahap yang dikehendaki, tetapi bagaimana kita nak menghadapi cabaran ini di masa hadapan. So mungkin Tuan Junaidy boleh ada pandangan mungkin berbeza sikit Tuan Junaidy, kerana kita membawa juga dalam konteks KEB 2024 ini. Seingat saya pada kali pertama 1965, kemudian beberapa dasar dibangunkan sementara 1965 itu berlangsung dan KEB berlangsung, tidak dapat dipastikan ini siri yang keberapa kerana masih ada penjelasan yang lanjut berkenannya. Tetapi apabila kita bercerita tentang dasar afirmatif membantu bumi putera, masih kita perlukan pada ketika ini dalam konteks 2024 ini? Saya rasa saya lanjutkan daripada apa yang disebut oleh Encik Ibrahim tadilah, cakap pasal sesi-sesi libat urus yang kita langsungkan ke arah Kongres Ekonomi Putera 2024 ni lah. Ke mana hala tujunya libat urus itu nanti? Itu yang kita tengok kalau setakat dia bukan setakat berkongres. Tapi ke arah kongres itu proses penyediaan dan perjalanan ke arah kongres tersebut tu berpanjangan. Boleh saya katakan telah dimulakan sejak tahun lepas lagi. Perbincangan dalaman di peringkat agensi, di peringkat Kementerian Ekonomi, di mana kami bersama-sama dipayungi. Daripada situ kita langsungkan sesi-sesi libat urus mula-mula dalam kumpulan-kumpulan kecil dan diperbesarkan sehingga menjadi ada 10 kumpulan lah. Dan setiap kumpulan itu menyediakan pendapat, maklum balas dan sebagainya. Dan ke arah Kongres Ekonomi Bumi Putera ni boleh dianggap KEB 2024 ni sebagai satu titik periksa ataupun kumpulan itu mewakili kumpulan ataupun golongan penting dalam konteks pemekasan bumi putera. Dia mewakili apa yang boleh saya kata subject matter lah. Kan? Macam Tuan Ibrahim cakap tadi, pendidikan dan modal insan. Bakat, kan? Pendidikan modal insan, bakat, TVET, pegangan equity dan penciptaan kekayaan sebagai contoh. Daya saing keusahawanan. Cakap juga pasal sektor halal dan juga tanah-tanah wakaf, tanah-tanah Rizab Melayu dan juga isu-isu berkenaan dengan Felda dan sebagainya. Di samping itu ada juga dua kumpulan sesi libat urus yang khusus kepada wilayah geografi, iaitu Sabah dan Sarawak. Jadi di dalam 10 sesi-sesi libat urus yang telah diwujudkan itu, kami dah kumpulkan dapatan dan akan dijadikan sebagai pengisian ke arah KEB nanti. Dan lanjutan daripada KEB tersebut akan kita merangka pula pengisian ke arah satu dokumen baru. Bukan nak kata dokumen barulah, boleh dikatakan sebab kan dikemas kini lah dokumen kan. Direjuvenasi. Pada pendapat saya lah, kalau macam tanya pasal adakah perlu. Dan saya rasa dia bukan perlu disebabkan kita nak kata kita ni masih lemah, tidak. Tapi kalau kita tengok kan pergerakan ekonomi dunia kan, bukan setakat kalau tidak lemah rentan mungkin tapi it's all relative, it's not absolute. Jadi kita harus melihat dari segi perbezaan di arena antarabangsa dengan negara-negara jiran, di dalam negara, di antara negeri, di antara wilayah, di antara kaum-kaum etnik dan di kalangan kaum bumi putera itu sendiri. Jadi kita harus sentiasa melihat dan mengkaji kembali adakah jurang-jurang masih wujud. Dan jawapan itu ya. Jurang-jurang itu akan sentiasa wujudlah. Dan apa yang kita perlu buat dan melangkah ke depan adalah untuk mengurangkan jurang itu. Sama ada di dalam intra-etnik, atau inter-etnik, inter-region, kan? Di interwilayah, di dalam sama ada Semenanjung, Sabah dan Sarawak, dan juga serantau. Apa penlibatan teraju dalam KEB nanti? Dalam KEB nanti kami menyediakan pengisian, kami juga menjadi sekretariat kepada sesi libat urus di Sabah dan Sarawak secara khususnya, dan juga menyelaras sedikit sebanyak bersama-sama dengan penyelia bersama, iaitu pihak MARA di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, untuk menjadi penyelia lah sebagai sekretariat kepada KEB 2024 nanti. Kita akan sambung Tuan Ibrahim berkenaan juga Sabah Sarawak. Saya tertarik apabila disebutkan pemerkasaan bumi putera di Sabah Sarawak. Sebenarnya seketika nanti dalam bicara naratif kita kembali selepas ini.
Bye. Untuk maklum balas, klik pada butang maklum balas. Hanya dengan 2 langkah mudah untuk membuat aduan atau maklum balas, iaitu langkah 1, jenis aduan. Masukkan jenis, tajuk butiran, kategori dan lampiran sekiranya ada. Kemudian, masukkan maklumat peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan email. Langkah 2, pengesahan akaun. Anda perlu mengisi OTP yang diterima melalui email dalam tempoh 3 minit. Permohonan semula diperlukan sekiranya tidak menerima OTP dalam tempoh ditetapkan atau tamat tempoh pengisian. Saya merasa sunyi dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri. Awas! Itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Jangan biar emosi mengawal diri anda. Bersua kembali, Kongres Ekonomi Bumi Putra masuk edisi 2024 berlangsung 29 Februari sehingga 2 Mac 2024. Tuan Junadi, tadi kita meninggalkan sedikit berkenaan konteks Bumi Putra Sabah dan juga Sarawak. Pada pemahaman saya dan juga difahamkan untuk KEB kali ini tidak hanya melibatkan penglibatan dalam konteks Melayu dan Bumi Putra semata-mata, tapi juga turut melibatkan yang bukan Bumi Putra. Jadi bagaimana kaedahnya penglibatan bukan Bumi Putra dalam konteks bercerita isu Bumi Putra dan Melayu ini? Okey, baik. Saya ambil pandangan daripada sudut komposisi Bumi Putra di Sabah dan Sarawak bandingkan di Semenanjung. Di Sabah dan Sarawak secara purata ini lebih tinggi. Boleh kata hampir 90% penduduk Sabah dan Sarawak merupakan Bumi Putra. Dari situ kita perlu tengok daripada Bumi Putra yang Islam dan Bumi Putra yang bukan Islam. Jadi di dalam konteks ekonomi madani yang terkini ini, kita perlu fikir ambil pendekatan angle yang lebih inklusif. Dan juga mengambil kira dari segi pandangan ataupun hipotesis yang mengatakan sekiranya pembangunan Bumi Putra di Sabah dan Sarawak mampu dilonjakkan untuk mewujudkan pembangunan double digit growth dan secara langsung ia akan menyumbang kepada pembangunan negara secara keseluruhan. Dan dengan itu menyumbang kepada pembangunan kumpulan etnik Bumi Putra secara keseluruhan. Jadi itulah kami di Teraju, kami dah terima mandat untuk memberikan penekanan kepada wilayah Sabah dan Sarawak pada masa hadapan. Jadi mengambil pengalaman daripada Semenanjung yang telah kita laksanakan sejak 2011, dah 13 tahun gini,
kita pun hari itu baru saja menyambut ulang tahun yang ke-13. Rasanya birthday lebih kurang Lebih dengan kurang. Kisah Penaju juga. setahun je. Dia abang long dia Dia cuma lewat sikit setahun lah itu je. So kita ni kira abang long lah. So, sejak daripada itu kita dah banyak sejak di peringkat Semenanjung ataupun federal ataupun persekutuan ni kita dah banyak melangsungkan pelbagai jenis program seperti yang saya sebut awal tadilah. Kan? Program-program yang merangkumi pelbagai aspek kan, yang kini menjadi topik-topik perbincangan di dalam sesi-sesi libat urus ke arah KEB 2024. Jadi dengan pengalaman tersebut kami berharap dapat guna pakai dan juga mereplikasikan kan, kepada wilayah Sabah dan Sarawak. Okey. Dapat mewujudkan program-program yang khusus, inisiatif-inisiatif yang telah kami akan langsungkan sebelum ni lah. Okey. Kan. Jadi itulah sedikit sebanyak lah. Antara dapatan daripada sesi libat urus Sabah, Sarawak ataupun wilayah dengan juga sesi libat urus penciptaan kekayaan dan juga penyusunan bakat Bumiputera amat jelas bahawa apabila kita menyediakan program-program beasiswa separa beasiswa ataupun beasiswa penuh untuk bakat-bakat Bumiputera di lokaliti Sabah dan juga Sarawak, dia tidak mendapat sambutan yang sehangat kalau kita buat program-program di Semenanjung. Apabila kita menyelidik kembali kenapa keadaan ini berlaku, ia konsisten dengan cara Yayasan Peneraju menawarkan program-program bersama dengan dapatan-dapatan daripada sesi-sesi libat urus yang berkenaan dengan KEB ini, iaitu penyediaan industri yang belum memadai untuk menampung bakat-bakat Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Jadi antara anjakan paradigma yang perlu kita adakan adalah jika kita sediakan bakat-bakat Bumiputera di Sabah dan juga Sarawak untuk mendapatkan talent yang sewajarnya, kita perlu juga membuka minda dan membuka ruang seluas-luasnya untuk bakat-bakat ini terus menceburi bidang pekerjaan dalam bakat-bakat mereka yang dilatih di luar lokaliti Sabah dan Sarawak, andai kata industri di lokaliti negeri Sabah dan juga di wilayah Sarawak tidak memadai untuk menampung bakat-bakat ini. Kita kena berlapang dada. Ini saya nak mencelah sikit Tuan Ibrahim, kerana bercerita berkenaan bakat itu ada. Penawarannya itu ada, tetapi dari segi mungkin industri itu tidak kompetitif dalam menyediakan ruang yang secukupnya dan sepatutnya kepada bakat-bakat ini. Ini saya kaitkan juga dengan isu brain drain. Bukan saja brain drain itu antara wilayah Semenanjung dan juga Sabah Sarawak, tetapi brain drain apabila ramai pelajar-pelajar kita, bukan saja pelajar-pelajar tajaan yang cemerlang, pelajar-pelajar yang cemerlang dalam negara melanjutkan pelajaran ke luar negara malah tidak mahu pulang ke Malaysia. Jadi perkataan brain drain tu memang betul Mail sebutkan tadi, kita kena gantikan dengan brain gain, di mana kita perlu mencarikan possibility untuk mendapatkan talent ini. Kalau tak dapat dalam lokaliti yang tidak ada industri, di lokaliti yang ada industri boleh menyahut cabaran untuk mendapatkan bakat-bakat ini, sementara wilayah-wilayah contohnya di Sabah dan Sarawak membangunkan industri masing-masing. Maka dengan itu kita lihat dalam penyusunan kita untuk memberikan pengisian dalam Kongres Ekonomi Bumiputera ini, ia perlu dibaca serentak dengan program-program yang Kerajaan Madani sedang melakukan simultaneously, antaranya New Industrial Master Plan, Energy Transition Roadmap dan sebagainya. Kerana apabila kita sediakan industri-industri katalitik dan juga industri-industri baru, ia juga memberikan peluang untuk syarikat-syarikat, tak kisahlah syarikat swasta ataupun syarikat yang bersama dengan kerajaan, public-private partnership, untuk menarik bakat-bakat ini sementara mereka membina dan membangunkan industri-industri ini di negeri-negeri dan juga wilayah-wilayah yang belum ada lagi industri sebegini. Okey, industri ini penting ya. Saya kaitkan juga pada Tuan Junadi. Memang benar, 2 atau 3 tahun lalu kita menyaksikan laporan SSM, pendaftaran syarikat agak lebih daripada kebiasaan meningkat. Ya, satu perkara yang cukup menggembirakan, ramai Bumiputera mendaftar syarikat. Tetapi masalahnya kalau kita bandingkan dengan angka, syarikat itu masih dalam terkategori mikro, kecil. Malah sederhana pun boleh dibilang dengan jari, apatah lagi bertaraf MNC. Itu mungkin hanya 1-2 saja. Jadi ya, pendapatan pun 200,000, tidak sampai 20 juta setahun. Jadi bagaimana industri Bumiputera ini akan menjadi industri yang tidak rapuh atau tidak rentan kalau memang benar ia banyak, tetapi kapasiti dan juga kualitinya itu masih berada di tahap perniagaan yang bertaraf mikro dan kecil ini, Tuan? Itu memang betul. Jadi dalam
ekosistem perniagaan dan keusahawanan Bumiputera, boleh dikatakan lebih 80%, hampir 90% sekali lagi angka, the magic number lah. Terdiri daripada PMKS, perniagaan mikro, kecil dan sederhana. Tapi kita perlu lihat juga dari segi kualiti, bukan setakat kuantiti of the PMKS ni. Balik kepada apa yang Tuan Ibrahim sebut tadi lah, pasal bakat, kan? Bakat yang perlu diasuh dan asah. Tapi apa yang kita juga perlu buat adalah untuk meninjau ke hadapan. Untuk memastikan bahawa bakat-bakat yang kita wujudkan sekarang ini masih relevan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Itulah sebabnya kita ada dokumen-dokumen hala tuju seperti National Industry Master Plan, National Energy Transition Roadmap, NETR, dan selepas ini kita akan ada pula satu dokumen baru berkenaan hala tuju pemerkasaan ekonomi Bumiputera pula. Jadi inilah sebabnya kita perlu sentiasa ada di siapa yang saya kata titik periksa lah, checkpoint. Checkpoint ataupun stock take untuk mengkaji kembali di manakah kita berada sekarang, where are we now, and where do we want to go, where do we want to be. And with those questions in mind, itu yang kita lihat balik di mana, where is our pool of talent, datangnya dari mana, daripada mana. Sebut pasal Sabah dan Sarawak tadi, disebabkannya tahap pembangunan ekonomi itu boleh dikatakan kata-kata masih ada jurang di antara wilayah Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung. Maknanya there's plenty of room, masih banyak ruang untuk mencapai peningkatan. Seperti yang sebut tadilah, sekiranya dari segi sumber-sumber tenaga, sama ada kewangan atau dalam bukan kewangan, boleh disalurkan ke arah pembangunan wilayah-wilayah tersebut. Dia mampu menyumbang ke arah pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan. Jadi kesinambungan di antara tugasan ataupun mandat di antara dua-dua agensi ini harus diperkemaskan lagi. Kerana walaupun kita dilahirkan di satu tempat dan kita terus menyusun pekerjaan kita sepanjang tempoh 12-11 tahun ni tidak begitu rapat dari segi penyusunan bakat dan juga penyediaan mereka dalam bisnes ataupun perniagaan. Jadi maksudnya tidak ada kaitan atau dia redundant? Kurang, bukan, tak ada connectivity di antara kedua agensi ini. There's no redundancy di antara kedua agensi ini. Tetapi sekarang ni apabila kita lihat kita perlu perkemaskan lagi pergerakan kita di antara bukan saja kedua agensi ini tetapi juga di Equinas di bawah Kementerian Ekonomi. Kita perlu melihat ke dalam di manakah kekurangan kita selama ini dan perlu diperkemaskan lebih baik. Antaranya penyediaan bakat Bumiputera melalui Yayasan Peneraju bukan sahaja untuk memberikan mereka pensijilan profesional tetapi mencongkil di mana di antara bakat-bakat 70,000 yang berada di dalam rumah Yayasan Peneraju ini, kalau mereka mempunyai kehebatan yang tersembunyi ataupun mungkin kebolehan mereka untuk lebih menyerlah dalam bidang perniagaan, maka kita harus salurkan kepada Teraju untuk memastikan bahawa terdapat kesinambungan yang lebih rapi. That has never been seen before and sangat sedih sebab perkara ini kita perlu acknowledge bahawa kedua-dua agensi ini walaupun bergerak secara berdikari bagus, tapi alangkah indahnya kalau kita boleh gabung dan memastikan bahawa terdapat penyusunan yang lebih sekata dan juga lebih uniform dari segi bagaimana kita hendak mencipta kekayaan, mencipta nilai dan menyusun semula bakat-bakat Bumiputera. Maknanya apa yang dilahirkan di bawah Teraju boleh diteruskan, dilahirkan di bawah Peneraju perlu diteruskan di bawah Teraju. Perlu diteruskan. So mungkin kita kena accept bahawa tak ramai di antara kita yang mungkin terror jadi ahli usahawan ataupun perniagaan ataupun entrepreneur. Kita accept. Tapi terdapat segelintir daripada kita memang terror buat bisnes. Kenapa di Yayasan Peneraju kita tidak mencongkil bakat-bakat ini dan susun terus kepada Teraju, dan bukan sahaja Teraju, kepada agensi-agensi lain terutamanya di Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Jadi bersetuju kalau selama ini kita katakan agensi yang seharusnya membawa isu pemekasan Bumiputera banyak bergerak secara in silo. Memang. Dan bila kita tengok macam tu, itu antara perkara yang kita kena accept. Tapi dari segi overlapping, ada juga satu argument di mana beberapa agensi ini boleh digabungkan. Saya tidak berfikiran begitu kerana ada possibility bahawa terdapat sesuatu yang giant, dan apabila giant telah
terwujud, pergerakan itu mungkin perlahan. Berbanding dengan pelbagai agensi yang wujud, jika mereka kekalkan untuk beroperasi di bawah mandat mereka, kenapa mereka ditubuhkan dan teruskan usaha mereka untuk menyelesaikan masalah yang mereka dicipta untuk selesaikan, dan kumpulan sasaran itu terus kekal sebagai kumpulan sasaran utama. That way dia ada fokus, dan fokus itu bagus di mana kita boleh selesaikan masalah-masalah agensi-agensi ini, dan agensi ini dapat approach diorang punya problem statement dengan lebih baik. Teraju dah sedia? Sedia, kami sentiasa sedia. Itu apa nak lanjut sikit daripada apa yang Tuan Ibrahim sebut tadilah kan. Dari segi apa nak kata, kita perlu wujudkan satu rantaian nilai. Rantaian nilai pembangunan ekonomi dan sosioekonomi mutra yang bermula, jangan terputus agar tidak terputus. Bermula daripada pendidikan. Dan pendidikan tu pun kalau kita panjangkan lagi, bermula dari pendidikan awal, early child care. Okey. Kan? Early child care yang di mana kita boleh lihat kan, ini melupakan tanggungjawab daripada peringkat di rumah lagi, dari peringkat ibu bapa kan, ataupun penjaga untuk mengenal pasti apakah bakat yang mungkin wujud dalam seorang anak tu kan. Jadi kita dari situ yang kita asuh dan asah. Tapi akan tiba satu ketika di mana setelah dia menerima pendidikan yang apa nak kata asas, daripada situlah dia perlu memilih cabangnya ke mana. Sama ada bidang pekerjaan ataupun bidang perniagaan atau keusahawanan. Kan? Dan bukan saja itu, tapi bagaimana mereka juga mungkin boleh menjadi melibatkan diri dalam aktiviti sosial di mana tidak pun langsung terlibat dalam perniagaan atau pekerjaan, kerana kita memerlukan lebih ramai pemimpin-pemimpin dalam bidang sosial dan juga community. NGO. Bukan saja NGO tetapi social workers, seperti Mother Teresa contohnya. Dan disebabkan itu, antara perkara yang boleh kita beri penekanan khusus dalam KEB yang mendatang ini adalah tentang pengukuhan sahsiah dan jati diri. Kerana seperti mana Tuan Junaidi sebutkan tadi, dia sebenarnya kita perlu memperkukuhkan pembangunan bakat. Tapi kalau kita lanjutkan one step ahead dengan one step behind, iaitu memperkukuhkan ekosistem pendidikan secara menyeluruh, bermula daripada preschool sehinggalah bekerja ataupun lepasan bekerja, dan juga memperkukuhkan penghayatan dan falsafah Bumiputra. Kerana konsep itu antara dapatan yang kita dapat dari SLU. Kita akan lanjutkan dapatan itu seketika nanti. Tuan Junaidi dan juga Tuan Ibrahim, kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sempena Hari Keselamatan Internet 2024, kita menyambut kemajuan inovasi internet yang dinamik dan juga mengakui tanggungjawab bersama untuk membina ruangan cyber yang mencerminkan nilai sejati Malaysia Madani. Sebagai warga digital Malaysia, kita harus berpegang teguh kepada nilai etika serta moral yang tinggi sewaktu penggunaan teknologi, terutamanya ketika berada di ruang cyber. Sempena sambutan Hari Keselamatan Internet 2024, saya menggesa warga digital Malaysia dari segenap lapisan masyarakat untuk berganding bahu bagi membina ruang cyber yang selamat lagi sejahtera. Amalkan perkongsian maklumat, saling bantu-membantu dalam memahami risiko dan galakkan amalan keselamatan cyber yang sewajarnya. Ingatlah, keselamatan internet adalah tanggungjawab kita bersama. Selamat Hari Keselamatan Internet 2024. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Bersama-sama ke arah kesejahteraan cyber. Ayo, bersama-sama kita meriahkan program Madani Rakyat Zon Tengah pada 23 hingga 25 Februari 2024 bertempat di Kompleks Sukan Kuala Selangor, Selangor. Pelbagai perkhidmatan kerajaan dan program menarik seperti pameran kementerian dan agensi, Karnival Kejaya, Jualan Agro dan Mega Madani dan banyak lagi disediakan terus kepada rakyat. Jumpa anda di sana. Untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial dan laman Sesawang Malaysia Madani.
kita hendaklah menghadapi dunia baru ini dengan berani dan keyakinan dan keazaman hendak hidup dan berjaya sebagai satu bangsa yang mulia. Hendaklah kita rela dan bersedia mempertahankan negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Saya percaya dengan semangat melahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai, kemanusiaan dan keyakinan serta membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat. Besok kembali Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 KEB 29 Februari sehingga 2 Mac 2024. Tuan Junaidi, tadi kita berbicara berkenaan bekerja secara in silo ini akan merugikan Bumi Putra khususnya. Dan pastinya itu tidak akan membawa manfaat. Kalau setiap agensi itu membawa agendanya, membawa objektifnya tetapi tidak ada orang kata kaitan antara kedua-duanya, connectivity. Jadi bagaimana in silo ini boleh menjadi suatu perkara yang diubah dalam ataupun sementara Kongres Ekonomi Bumi Putra ini berlangsung? Baik, Ismail, kalau nak cakap pasal silo ni ataupun berfungsi secara persendirian ni merupakan bukanlah satu pemerhatian ataupun kritikan yang baru. Memang telah lama pihak kajian, agensi-agensi menerima maklum balas berkenaan dengan fungsi-fungsi, aktiviti-aktiviti, inisiatif-inisiatif yang bukan setakat silo tapi juga bertindih. Jadi ini merupakan satu, seperti yang sebut tadi lah, inilah salah satu objektif kita adakan Kongres Ekonomi Bumi Putra 2024 inilah. Yang terakhirnya pada 2018. Jadi it is like macam boleh nak katakan macam hari itu kementerian kami ada buat kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Okey. So anggaplah ini sebagai kajian separuh dekat pembangunan ekonomi Bumi Putra. Berapa banyak lagi kajian perlu dilakukan? Ya? Dia sentiasa. It's an ongoing battle. Kan? Ia satu perdebatan dan juga satu usaha yang sentiasa perlu dilangsungkan. Sebab antaranya kalau kita tengok kadang-kadang dunia ini berubah dan disebabkan perubahan yang sedang berlaku segala pelan yang telah pun kita sediakan pada tempoh sebelum ni perlu dikemaskinikan. Dan dia seiring dengan kerajaan Malaysia setiap 5 tahun pun kita ada rancangan Malaysia ke-10, ke-11, ke-12, ke-13 dan sebagainya. Jadi dalam rancangan Malaysia ke-12 pun kita dah nampak kajian separuh penggal ada beberapa kekurangan yang perlu diatasi segera. Dan dengan itu kita boleh lihat bagaimana kerajaan boleh bergerak secara menyeluruh dalam menyelesaikan masalah-masalah yang paling penting, urgent and important. So apabila kita mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah-masalah segera dan penting, urgent and important, kita juga mengambil satu langkah ke belakang untuk memastikan bahawa sudah pasti atau belum kita kenal pasti isu-isu yang important but not necessarily urgent. Dan isu-isu penting tapi mungkin urgent perlu ditangani dari segi pendekatan yang lebih menyeluruh dari segi dasar dan juga tindakan. Dan disebabkan itu kita mempunyai sedikit masa iaitu memahami isu-isu yang berlaku sekitar negara kita dan juga dunia untuk memastikan bahawa persaingan kita di peringkat global itu masih lagi relevan dan daripada itu kita mengumpul dapatan-dapatan ini dan membukukan pelan ini dalam bentuk Kongres Ekonomi Putra. Tuan Ibrahim, saya teringat kenyataan daripada Tuan Ibrahim. KEB ini bukan hanya retorik tetapi ia menjadi realistik. Dalam konteks ini saya juga tak mahu siaran bicara naratif ini hanya beretorika semata-mata ataupun hanya bercakap semata-mata berkenaan memperkasakan ekonomi Bumi Putra. Tapi ke mana hasilnya? Kerana bercakap, berkongres, tetapi kalau tiada hasilnya dan masih lagi perlahan pergerakan Bumi Putra itu hanya buang air liur sahaja. Sungguh-sungguh. Dan disebabkan itu kita lihat bagaimana KEB ini disusun melalui 3 hari, 29 hari bulan 2 ini, 1 hari bulan Mac dan 2 hari bulan Mac. Setiap
satu aspek itu bukan sahaja dalam memperkongsikan masalah-masalah yang kita telah tahu pun ada, tetapi berkongsikan dapatan dan juga gerak langkah pelbagai industri, bukan sahaja dari segi agensi kerajaan, tetapi juga dari GLCs dan juga GLICs ataupun Government Linked Investment Company. Dan juga cadangan penyelesaian. Macam Cik Ibrahim sebut tadilah. Dan apa yang... Siapa yang akan cadangkan penyelesaian itu? Ini pengunjung-pengunjung Kongres. Yang terdiri daripada pelbagai pelusuk, kan, daripada sama ada kerajaan ataupun bukan kerajaan, daripada pihak industri dan sebagainya. Dan dari segitu, 2 hari kita duduk mendengar pelbagai cadangan permasalahan ini, itu sudah menyangkallah konsep retorik dan juga arena untuk memperjuangkan dasar-dasar Bumi Putera, kerana ia merupakan antara dapatan dan juga cadangan. Dan ia akan berakhir pada 2 Mac sebelah tengah hari. Kita akan mendengar ulasan daripada Menteri Ekonomi yang Muhammad Rafiz Ramli, kemudiannya Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 1 yang merangkap juga sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, kemudian Ketua Menteri Sabah, kemudian Premier Sarawak, akhirnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Jadi dari segi situ kita dapat lihat dasar-dasar ini dapat dirangkumkan dan juga dibukukan untuk menjadi sebuah satu garis panduan dan juga agenda kita untuk bukan sahaja 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan, tetapi ia boleh diactualizekan dalam RMK ke-12 yang mana kita tinggal 1 tahun lebih ni, dan juga boleh dibukukan dalam rancangan Malaysia ke-13 yang akan berlangsung pada 2016. Ya, garis panduan 26. yang realistik lah. Okey, seperkara lagi. Tadi memang benar. Pastinya ini usaha kerajaan yang memungkinkan dan juga melihat isu-isu ini perlu ditangani urgent, important dan sebagainya. Tetapi apabila kita bercakap berkenaan walau berapa banyak usaha kerajaan sekalipun, sikap masyarakat kita masih lagi tidak berubah dan masih lagi tidak keluar daripada kepompong yang mendominasi mereka sebelum ini. Contohnya, saya berikan contoh. Masih lagi terdapat ada jenaka katalah. Usahawan Bumi Putera ni dia suka kutip geran. Satu institusi pergi dan sebagainya. Semua dikutip. Tapi bisnesnya tak jalan. Jadi ini banyak usaha kerajaan, cuma sikap usahawan kita ni bagaimana? Itu melambangkan asas kepada pendekatan baru yang akan dilangsungkan oleh pihak teraju. Jadi kita memang dah banyak. Kalau boleh nak tengok, lihat balik kembali 10, 11, 12 tahun yang kebelakang sejak teraju ditubuhkan, kebanyakan daripada program-program teraju ini memang berlandaskan geran dalam pelbagai bentuk. Dan ada juga program-program yang menyediakan pemudaharaan dalam bentuk pinjaman. Jadi mungkin kan, lanjutan daripada KEB ini nanti kita akan menyediakan program-program, insya-Allah kita tengah bersedia untuk meluncurkan program-program baru menjelang hujung suku pertama ini yang lebih berlandaskan pinjaman. Satunya pinjaman, dia menerapkan disiplin kepada syarikat-syarikat yang menerima. It puts these companies through that process of disciplining, the application, evaluation dan sebagainya. Dan bila diwujudkan dalam bentuk grant, kan, kalau kita tengok kembalilah program-program yang kita langsungkan sebelum ni, grant-grant ni dia menyumbang kepada the entitled mentality. Kan? Maaf saya sebutlah, tapi ini salah satu pemerhatian kami. Kan? Jadi kita apa yang kami objektif pada masa depan ini adalah untuk mewujudkan sama ada usahawan-usahawan ataupun individu-individu Bumi Putera yang lebih berdaya saing, yang kompetitif. Balik kepada yang saya sebut tadilah, bila kita buat secara relatif, kita perlu buat perbandingan di antara kaum, di antara wilayah dan juga di serantau dan juga di peringkat global. Dari situ yang kita perlu lihat bagaimanakah kita nak mengasah nilai-nilai daya saing. Kan, balik kepada Encik Ibrahim sebut tadilah kan, apa yang penting, dan tambahan pula apa yang nak kata dalam istilah bahasa Inggeris quick win ataupun low hanging fruits yang kita boleh tangani untuk mewujudkan satu ekosistem yang mampan, sustainable ekosistem.
Tapi selain daripada itu, kita perlu memahami bahawa kaum Bumiputera merupakan 70% daripada negara ini. Angka itu semakin bertambah. Ia menjadi 75% ataupun 3 suku daripada penduduk di Malaysia. Jadi apa yang kita perlu usahakan adalah untuk mempertingkatkan daya saing di peringkat global. Dan dengan ini kita boleh membesarkan lagi pie, economic pie yang kita inginkan. Kalau kita terus memberikan penekanan terhadap economic pie di Malaysia sahaja dan kerak-kerakan sahaja yang kek yang semakin sikit ni, kita tidak ke mana. Maka dengan ini kita perlu memahami apa membolehkan kita untuk berdaya saing di peringkat global dengan juga mengharungi cabaran-cabaran yang kita tahu sedia ada menunggu untuk kita, iaitu teknologi disruption, AI dan sebagainya. Cara yang kita dapati adalah, which is also interesting, dapatan yang kita ketahui adalah tentang penghayatan dan falsafah Bumiputera yang semakin lemah di antara kalangan-kalangan kita, terutamanya di kalangan muda. Dan keadaan ini sama ada di desa ataupun di bandar, kerana mungkin anak-anak muda di Malaysia ini tidak lagi begitu melihat falsafah Bumiputera sebagai satu falsafah yang relevan, atau mereka tidak mahu diidentifikasi mungkin dalam konteks dan konsep penglabelan adalah satu konsep yang sangat allergic untuk generation Z ni ataupun generation Alpha yang semakin muda. Dan apabila bukan generasi kita lah. No. Kita semua dah 4 series dah sekarang. At least 4 series, ada yang 5 series dah. Jadi kalau kita tengok anak-anak muda kita, apa yang penting untuk mereka? Kalau bukannya falsafah Bumiputera dan juga penghayatan Bumiputera, apa dia? Apa yang kita dapati adalah, at least daripada point of view Yayasan Perdana Raju dan juga daripada bagaimana kita ingin memperlihatkan untuk mengukuhkan ekosistem pendidikan, adalah program bukan sahaja hard skill ataupun technical skill, tetapi program nurture and development atau pemupukan dan juga pembangunan. Ini memberikan satu angle yang sangat menarik, kerana seperti mana kita tahu generation Z dan sebagainya, mereka sangat peka terhadap keperluan society ataupun keperluan community. Bukan sahaja keperluan yang mendesak seperti kita perlukan engineer, accountant dan sebagainya. Mereka lebih sensitif dan peka terhadap apa yang diperlukan oleh sanak saudara mereka, teman-teman mereka, bukan sahaja di negara kita tetapi di perantauan. Dan seperti mana kita tahu, komuniti di Sabah dan Sarawak juga mempunyai pelbagai rantaian keluarga di luar daripada wilayah Sabah dan Sarawak. Ada di Kalimantan, ada di Filipina, ada di Semenanjung dan sebagainya. Jika mereka lebih peka terhadap ingin membangunkan sahsiah diri di dalam isu-isu pemupukan dan juga pembangunan nilai diri mereka, kita perlu meet them halfway, iaitu menyediakan program-program yang ada technical skill dan juga hard skill, tetapi ada juga terapkan nilai-nilai sahsiah jati diri yang memberikan satu konsep pemupukan dan juga pembangunan kepada bakat Bumiputera itu. Ya, itu yang dibawa dalam pembinaan karakter. That is missing right now. Tuan Jani, kita bakat secara menyeluruh. Kita akan sambung sekejap nanti dan bersama dengan Tuan Jani selepas kita kembali daripada kita berehat selepas ini. Anda, agenda penghijauan Malaysia dilaksanakan mulai tahun 2021 menerusi kempen penanaman 100 juta pokok. Pokok? Maksudnya semua jenis pokok. Tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dahan dan daun. Bersama kita jayakan kempen penanaman 100 juta pokok. Terima kasih kerana menghijaukan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita. Marilah bersama-sama menjayakan program penghijauan Malaysia. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Kita patut jadi negara sihat. Islam itu menekankan
keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah selepas masa buat air. Petang kita kena masak air. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Saksikan secara langsung Majlis Penuh Istiadat 26 Februari 2024 di saluran rasmi YouTube Parlimen Malaysia. Besok kembali bicara naratif Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 memupuk dan membangun bakat Bumiputra Mampan. Tuan Junaidi, saya ambil satu contoh kalau kita bercerita tentang globalisasi. Budaya chaebol yang disebutkan di Korea Selatan membina satu institusi kekayaan bersandarkan kepada family, membawa identiti nasional. Ini banyak dilakukan dalam tempoh tidak sampai 3 dekad saja Korea Selatan membawa perubahan kepada negara mereka. Tetapi apabila membawa agenda Bumiputra dalam konteks terjemahan ekonomi nasional ini, apakah sebenarnya agenda Bumiputra ini merupakan agenda keutamaan terhadap agenda ekonomi nasional? Betul. Kalau lihat 30 tahun yang lepas, pada zaman 80-an lebih, dulunya negara Korea dari segi pencapaian ekonomi lebih kurang dengan Malaysia. Kan? Dan apa yang kita nampak telah dicapai oleh negara Korea sekarang ni juga dimulakan oleh pihak kerajaan di Malaysia pada masih lebih kurang masa yang sama. Tapi daripada situ kita boleh nampak kenapakah negara Korea makin maju dan mampu mewujudkan ikon-ikon yang wujudnya daripada chaebol ni lah. Kan? Now kita nampak dari segi Samsung, Hyundai dan sebagainya lah. Kan? Dan di manakah ikon-ikon Malaysia? Bukan nak kata Bumiputra. Kan? Mereka ada top 500 fortune. Betul. Kita dan dah sampai ke Grammy kalau kita nak sentuh pasal sektor hiburan dan kreatif lah. Kan? Jadi that is the kind of targeting. Kan? Balik kepada 30% pegangan equity yang kita sebut awal-awal tadilah kan. Itu mungkin masih menjadi penanda aras. Kalau dulunya kan kita bercakap daripada tahap 2% pegangan equity. Jadi sasaran 30% tu menjadi masih realistik dalam konteks perubahan pegangan saham ketika ini turun naik dan sebagainya. Apa 30% itu masih realistik? Mungkin itu satu tanda aras yang perlu dikaji semula. Nak kata masih realistik itu mungkin realistik. Masih boleh dicapai. Tapi apa yang perlu ditekankan adalah bagaimana nak dicapai, the how to, pendekatan yang baru dan sebagainya. Dan juga tidak terhad kepada pegangan equity sahaja. Sebab pada satu ketika dulu that was the main target. Tapi sekarang ni kita lebih menekankan kepada pewujudan kekayaan, wealth creation. So dari segi nak mengira, nak mengukur tahap pencapaian Bumiputra sama ada peringkat secara kolektif ataupun individu, kita perlu tengok dari sudut itu. Dari segi well-being, kan? Happiness dan sebagainya. Bukan setakat pendapatan, pegangan equity ataupun pegangan aset menjadi penanda aras. Jadi kita perlu melihat secara holistik. Tapi dan disebabkan itu kalau kita boleh rangkumkan wawancara pada malam ini adalah pembangunan ekonomi Bumiputra
adalah sangat-sangat penting untuk pembangunan ekonomi negara. Ia perlu dilihat sebagai satu dan sama, one and the same. Dan disebabkan itu, kalau kita kalau kita nak pecahkan, oh ini agenda Bumiputera, oh ini agenda nasional, itu merugikan negara secara ketara. Kerana jika kita selesaikan masalah-masalah ekonomi Bumiputera, sekaligus kita dapat selesaikan masalah ekonomi negara. Dan mengapa kita mengambil pendekatan yang lebih rapi untuk selesaikan isu-isu ekonomi Bumiputera adalah kerana ramai yang berada di peringkat masih lagi boleh membangun adalah kaum Bumiputera. Jadi kalau kita dapat selesaikan kumpulan sasar Bumiputera ini pada awal dan juga pada akhirnya, maknanya the first and the last, end-to-end state, kita sekaligus dapat selesaikan isu ekonomi. Dan disebabkan itu, kita kena memberikan penekanan khusus bukan sahaja dari penciptaan kekayaan seperti mana Tuan Jurin cakap, tapi dari segi agensi yang memberikan pendekatan yang lebih khusus terhadap pendidikan. Kita perlu menyusun semula bakat Bumiputera dari segi modal ekonomi, modal sosial dan juga modal insan. Economic capital, social capital and of course human capital. Kalau kita dapat terapkan dan tarik modal-modal ini dan susun kembali bakat-bakat Bumiputera ini untuk menyelesaikan falsafah Bumiputera, falsafah negara dan sebagainya, insya-Allah kita boleh selesaikan masalah ekonomi negara yang makin sukar dan rumit untuk selesaikan. Dalam konteks pendidikan, itu banyak juga menyentuh berkenaan pendidikan nasional. Jadi bagaimana nak disekalikan itu konteks Yayasan Peneraju Pendidikan, Ruang Pendidikan Bumiputera dan pendidikan nasional ini, kerana masih banyak lagi perbahasan berkenaan pendidikan nasional, sekolah vernakular dan sebagainya yang menjadi suatu penghalang kepada kita membawa agenda pemerkasaan Bumiputera dalam pendidikan. Mungkin kalau saya bagi seminit ataupun 2 minit, di dalam hala 7 penyusunan semula ekosistem pendidikan, terutamanya ekosistem pendidikan Bumiputera, perkara yang kita ingin sebutkan pada malam ini adalah bahawa pendekatan pendidikan Bumiputera harus lebih inklusif dan harus lebih berpaksi kepada teknologi dan bukannya retorik dan bukannya berpaksikan kepada kaum dan juga suku. Jika kita memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh dan inklusif, maka tindakan kita sejajar dengan dasar kita untuk membangunkan bukan sahaja Bumiputera tetapi bakat-bakat negara ini secara menyeluruh. So it has to be inclusive and over comprehensive, barulah kita dapat tahu dan menyumbang ke arah pembangunan negara. Itu yang penting. So kita paksikan kepada pembangunan negara, maka apa-apa aktiviti-aktiviti, inisiatif-inisiatif yang lanjutan daripada situ akan menyumbang ke pembangunan kaum Bumiputera. Dan apa yang saya nak tekankan pada ujung sesi kita ni lah kan, betapa pentingnya kita diadakannya Kongres Ekonomi Bumiputera yang akan datang ni adalah bercakap pasal evolusi perjalanan yang berterusan. Sebab sekarang ni kita bercakap pasal pre-COVID dan post-COVID. So apa yang relevan, mungkin isu-isu yang relevan 2-3 tahun yang lepas mungkin dah lain sekarang ni. Jadi kita tengok apakah hala 7 seterusnya, dan lanjutan daripada KEB ni juga kita perlu tengok dari segi pelan tindakan ataupun pendekatan yang baru, bagaimana kita untuk kita menangani isu-isu yang diutarakan nanti. Okey, pandangan yang konklusif, kita harapkan KEB 2024 berlangsungnya pada 29 Februari sehingga 2 Mac 2024 di Putrajaya. Di Putrajaya, teruskan ke keb.ekonomi.gov.my. keb.ekonomi.gov.my untuk mendapat maklumat lanjut. Ya, betul. Okey, insya-Allah sebagai juga satu ikuti kami di Traju Official. juga. I'm not going to be undone. Okey, terima kasih dan FB. Pihak Traju, terima kasih pihak peneraju kerana bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan bersua lagi dan juga selamat bersidang untuk Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 menjadi katalis kepada pemerkasaan ekonomi Bumiputera. Terima kasih kerana bersama kami. Dengan itu, Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Malaysia Menadi. Kita jumpa lagi. Thank you.